Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah perhambaan di Borneo zaman Kesultanan Sulu dan Brunei. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Amalan perhambaan yang terdapat di Borneo Utara sebenarnya agak berbeza dengan amalan perhambaan yang terdapat di tempat lain. Secara khususnya, kegiatan perhambaan yang terdapat di Borneo Utara sebelum dimansuhkan oleh SBBUB dapat dibahagikan kepada dua, yaitu perhambaan di pantai barat dan pantai timur yang mempunyai corak dan amalan berbeza. Kawasan pantai timur Borneo Utara yang meliputi kawasan Teluk Darbel adalah kawasan yang mana kadar amalan perhambaan sangat tinggi bilangannya. Manakala di kawasan pantai barat pula, ia melibatkan tempat tertentu, yaitu di sekitar kawasan Tempasuk dan juga Teluk Merudu. Pada asasnya, amalan perhambaan yang diamalkan di Borneo Utara adalah bertujuan untuk kepentingan diri, yaitu dalam bentuk kemegahan, kerana memiliki ramai hamba yang dianggap sebagai harta, kekayaan dan ketinggian darjat seseorang. Tambahan lagi kegiatan ekonomi pada masa tersebut yang sangat sukar untuk dilaksanakan, sememangnya memerlukan tenaga kerja yang ramai, yaitu golongan hamba. Oleh itu, kisah kali ini akan membincangkan aktiviti perhambaan yang terdapat di Borneo Utara sehingga kedatangan kuasa kolonial yang mengambil langkah untuk menghapuskan amalan tersebut. Iranun atau dahulunya dikenali sebagai Ilanun merupakan suku kaum yang terdapat di Borneo pada ketika ini, dan penglibatan mereka dalam amalan penghambaan banyak direkodkan, khususnya dalam aktiviti penjualan hamba. Iranun merupakan antara komuniti awal yang terlibat dalam aktiviti penjualan hamba di kawasan Teluk Darbel dan juga Teluk Merudu. Penglibatan mereka dalam aktiviti ini sangat sinonim dengan kegiatan perlanunan yang banyak dijalankan oleh orang laut. Golongan yang dianggap sebagai lanun ini telah merompak dan menculik orang asing maupun tempatan untuk mendapatkan barangan serta menculik anak kapal yang kemudiannya dijadikan hamba untuk mereka ataupun dijual kepada pemilik hamba. Pada asasnya, orang Iranun ini terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti kaum pribumi yang lain. Namun demikian, pengambilan hamba telah menjadi rutin dalam masyarakat mereka, termasuklah menjual hamba kepada pembesar sulu dan tuan hamba yang memerlukan. Hubungan baik mereka dengan golongan Datu juga turut menjadi pemangkin kepada penglibatan mereka dalam aktiviti penjualan hamba. Hal ini disebabkan golongan Datu ini merupakan antara pembeli atau berfungsi sebagai orang tengah yang menguruskan proses jual beli hamba dari Kepulauan Borneo. Oleh itu,
Penglibatan orang Iranun dalam aktiviti perdagangan hamba di perairan Borneo dianggap sebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatan mereka sesuai dengan harga hamba yang mahal. Hal ini memberikan keuntungan kepada si penjual. Oleh itu, bagi mendapatkan hamba untuk dijual di pasar, golongan ini sanggup menjalankan kegiatan merompak dan menculik anak kapal pedagang yang melintas perairan Borneo pada ketika itu. Penglibatan orang Iranun dalam aktiviti perdagangan hamba ini telah menjadi cabaran baru bagi kuasa asing selepas mereka mula campur tangan bagi mendapatkan hak untuk mentadbir Borneo Utara. Suku yang turut terlibat secara besar-besaran dalam aktiviti penghambaan, khususnya dalam perdagangan hamba, adalah orang Bajau, terutamanya di bahagian pantai timur dan utara Borneo Utara. Orang Bajau merupakan kaum yang dianggap sebagai penguasa laut, terutamanya di perairan Borneo. Kegiatan perlanunan yang mereka jalankan amat ditakuti oleh pedagang asing kerana kaum ini dianggap ganas dan mempunyai kemahiran yang tinggi di laut. Orang Bajau turut menjalankan hubungan baik dengan golongan datuk daripada Kesultanan Sulu, sekaligus berperanan sebagai pembekal hamba untuk pasaran di sana. Orang Bajau terlibat dalam kegiatan perlanunan di perairan Borneo bagi mendapatkan barang keperluan serta dengan tujuan untuk menculik anak kapal yang dipaksa menjadi hamba untuk kegunaan mereka ataupun dijual. Walaupun pada asasnya orang Bajau hanya terlibat dalam aktiviti mencari hasil laut seperti mutiara, trepang, telur penyu dan menangkap ikan, akan tetapi kaum ini juga menjadi ejen kepada pembesar Sulu untuk mendapatkan bekalan hamba. Penglibatan mereka dalam kegiatan perlanunan ini turut ditakuti oleh orang dusun, terutamanya di kawasan Tempasuk. Menurut Yap Beng Liang, orang dusun pada zaman tradisional terpaksa berpindah dari kawasan pantai ke pendalaman untuk mengelakkan gangguan atau serangan daripada orang Bajau ini. Dalam menunjukkan kekuasaan mereka di Tempasuk, orang dusun juga dikatakan terpaksa membayar cukai sebanyak 10 gantang beras kepada pemimpin Bajau. Orang Balengingi juga adalah komuniti yang terlibat dalam kegiatan perhambaan di Borneo Utara sebelum kedatangan pihak penjajah. Golongan ini merupakan pihak yang banyak terlibat dalam kegiatan perlanunan dan perompakan terhadap kapal pedagang yang merentasi perairan Borneo pada ketika itu. Selain daripada aktiviti perlanunan, orang Balengingi turut berperanan sebagai pembekal hamba kepada golongan bangsawan Brunei serta datuk daripada Kesultanan Sulu. Menurut Siti Aida Haji Lokin, kaum Balengingi dikatakan berasal daripada Kepulauan Sulu, termasuklah Pulau Balanini, Binadan, Tawi-Tawi dan Basilan. Hampir setiap tahun, orang Balengingi akan menyerang aktiviti perdagangan orang Brunei
serta menangkap orang Brunei dan Borneo Utara untuk dijadikan hamba. Manakala hamba yang mereka tangkap akan dijual semula sebagai hamba abdi kepada Sultan dan Pembesar Brunei itu sendiri. Penglibatan mereka dalam aktiviti perlalunan dan penjualan hamba ini dikatakan adalah didorong ataupun diupah oleh Pembesar Sulu bagi menimbulkan kekacauan di perairan Borneo untuk mewujudkan suasana yang tidak tentram. Hal ini mempunyai hubung kait dengan aktiviti perdagangan yang sebelum ini dikuasai oleh masyarakat tempatan tetapi telah bertukar kepada pedagang asing. Oleh itu, orang Belangingi juga dikatakan selalu diupah oleh golongan datuk supaya menculik dan merompak pedagang asing yang melalui perairan Borneo. Kaum Murut juga mengamalkan perhambaan. Suku ini merupakan antara pribumi Borneo Utara yang dikatakan memiliki hamba, yaitu hamba abdi dan hamba berhutang. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam amalan perdagangan hamba, namun mereka tetap mengambil hamba untuk kepentingan sendiri serta membayar hutang. Dalam erti kata yang lain, orang Murut juga sebenarnya terlibat dalam amalan menjual hamba, akan tetapi dibezakan dalam aspek kekerapan jika dibandingkan dengan kaum lain yang turut mengamalkan penghambaan domestik. Walaupun gelaran untuk hamba ini agak berbeza, namun mereka tetap mempunyai fungsi yang lebih kurang sama. Ianya hanya dibezakan dengan cara mereka untuk merdeka, yang mana hamba abdi tidak akan merdeka kecuali ia dimerdekakan oleh tuannya. Manakala hamba berhutang pula akan menjadi rakyat bebas setelah berjaya melunaskan hutang mereka. Selain itu, suku Murut sememangnya telah mempunyai peraturan mereka sendiri yang digunakan dalam sistem perhambaan yang mereka amalkan. Peraturan ini telah menjadi asas kepada pemilik hamba bagi menentukan keputusan tentang sesuatu hal yang mempunyai kaitan dengan hamba yang mereka miliki. Walaupun ia hanya diturunkan dalam bentuk secara lisan, namun ia terbukti tetap berkesan apabila pemilik ataupun golongan hamba itu sendiri telah menghormati peraturan yang sudah ditetapkan ini. Selain itu, dalam kalangan kaum Murut di Magun terdapat 3 jenis hamba yang diamalkan, yaitu hamba tawanan perang yang dikenali sebagai rakop, hamba jenis ulipon, dan juga hamba berhutang, yaitu ulun-ulun. Setiap jenis hamba yang mereka miliki ini mempunyai cara pemilikan yang berbeza dan mereka juga mempunyai peranan sendiri. Orang Brunei telah berhijrah ke Borneo Utara disebabkan keadaan Borneo Utara pada ketika itu yang masih dalam kawasan jajahan Kesultanan Brunei. Pada asasnya, orang Brunei terlibat dalam aktiviti pertanian dan mengumpul hasil hutan. Namun demikian, seperti yang terdapat pada kaum lain, orang Brunei juga turut terlibat dalam amalan perhambaan. Keadaan ini sebenarnya turut berlaku
dalam kalangan golongan bangsawan Brunei yang terlibat dalam amalan pemilikan hamba dan perlanunan. Secara umumnya, masyarakat Brunei sendiri turut mengamalkan kegiatan perhambaan, terutamanya melibatkan golongan bangsawan. Ini disebabkan persepsi dalam kalangan golongan atasan Brunei yang menyatakan bahwa ukuran kekayaan serta kekuatan seseorang pembesar itu adalah terletak pada jumlah pengikut, keris, meriam, dan hamba yang dimiliki. Keadaan itu sendiri membuktikan bahwa masyarakat Brunei turut menjadikan hamba sebagai lambang kepada ketinggian darjat dan kekayaan mereka. Kaum Brunei yang menetap di Papar contohnya turut mengamalkan perhambaan yang diperolehi melalui tawanan perang ataupun dengan kaedah menculik dari kawasan pendalaman. Perhambaan dalam kalangan masyarakat Brunei ini dikatakan dimiliki oleh golongan ampuan. Namun terdapat juga pemilikan hamba oleh golongan bangsawan, terutamanya pemerintah di kawasan jajahan mereka.